Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Rosli Haji Hassan, pensyarah bagi subjek kajian tindakan dalam pendidikan serta rakan-rakan yang turut dihormati sekalian. Pada video ini, kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan proposal kajian tindakan kami yang bertajuk Meningkatkan penguasaan kemahiran asas membaca murid tahun 2 kelas pemulihan menggunakan teknik fingersting. Sebelum memulakan pembentangan, saya akan menyebut nama ahli-ahli kumpulan kami terlebih dahulu, yang mana terdiri daripada Siti Nursyairah binti Mak Roni, Wan Nur Amirah Izzeti binti Wan Muhammad Noor, Nik Nurul Nadirah binti Muhammad Zahid, Fatimah binti Cik Muhammad Arif, Wan Syadatul Atikah binti Wan Aziz dan Siti Nur Asma binti Muhammad Suhaimi. Sebagai pengenalan, kajian tindakan yang akan dijalankan ini adalah bertujuan untuk mengkaji dan membantu murid-murid yang lemah dalam menguasai kemahiran asas membaca. Oleh itu, seramai 5 orang murid tahun 2 kelas pemulihan dan seorang guru daripada Sekolah Kebangsaan Kota telah terlibat dalam kajian ini. Yang mana kajian ini akan memfokuskan kepada mengeja dan membaca suku kata tertutup serta gabungan suku kata terbuka dan tertutup. Justru, menerusi kajian tindakan ini, kami akan membangunkan satu teknik yang dinamakan sebagai teknik fingersting, di mana teknik ini merupakan satu kaedah kiraan jari yang telah diinspirasikan daripada model jari. Yang pertama, kita lihat pada refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Hasil daripada temu bual bersama guru pemulihan SK Kota, beliau menyatakan bahawa 5 orang murid tahun 2 ini sememangnya dipilih daripada kelas perdana mereka pada awal persekolahan kerana tidak dapat menguasai kemahiran membaca. Namun, sepanjang mengikuti kelas pemulihan, 5 orang murid ini telah dapat menguasai suku kata terbuka dengan baik, tetapi mereka masih sukar dalam menguasai suku kata tertutup serta tidak dapat mengungkapkan gabungan suku kata terbuka dan tertutup dengan lancar. Dan daripada pemerhatian guru yang lalu juga, beliau turut menyatakan bahawa murid-murid ini tidak mahu untuk belajar membaca secara individu tanpa guru bersama mereka. Selain itu, menurut guru pemulihan, beliau turut menyatakan antara punca yang membawa kepada masalah ini adalah dari sikap murid itu sendiri yang tidak berusaha dalam pembelajaran, faktor ibu bapa yang terlalu sibuk bekerja sehingga mengabaikan pendidikan anak-anak, sering tidak hadir ke sekolah dan juga kesan daripada pandemik COVID-19 yang mana murid tidak terlalu melibatkan diri dalam pembelajaran atas talian. Jadi, dapat disimpulkan bahawa faktor-faktor tersebut merupakan antara penyebab kepada masalah penguasaan kemahiran membaca murid. Akhir sekali, sepanjang PDP yang lalu, antara pendekatan yang pernah dilaksanakan oleh guru pemulihan adalah seperti menggunakan kad-kad bergambar bersama perkataan, membaca berdasarkan huruf-huruf pada penutup botol, yang mana pendekatan ini dikatakan berjaya dalam meningkatkan penguasaan membaca murid. Tetapi mungkin masih kurang efektif kerana hanya seorang atau 2 orang sahaja yang berjaya. Dan pengaplikasian kaedah-kaedah tersebut turut memakan waktu yang agak lama bagi melihat hasilnya. Justru menurut guru kelas pemulihan SK Kota ini, beliau masih cuba mencari pendekatan atau kaedah lain yang lebih efektif bagi membantu meningkatkan kemahiran membaca murid-muridnya. Seterusnya, fokus kajian. Berdasarkan isu-isu daripada refleksi itu tadi, kami telah bersepakat untuk memfokuskan kajian kami kepada 5 orang murid kelas pemulihan tahun 2 yang masih tidak dapat menguasai kemahiran asas membaca, terutamanya di peringkat suku kata dan masalah pengamatan. Jadi, untuk mengatasi masalah tersebut, kami telah merujuk kajian-kajian lalu. Dan daripada hasil rujukan tersebut, kami akan membangunkan satu pendekatan yang dinamakan teknik fingersting bagi membantu murid untuk lebih mudah dalam mengeja dan membaca. Terdapat 3 objektif kajian, iaitu yang pertama adalah memastikan 5 orang murid tahun 2 kelas pemulihan dapat membaca suku kata KVK dengan lancar menggunakan teknik fingertings. Yang kedua adalah memastikan 5 orang murid tahun 2 kelas pemulihan dapat membaca gabungan perkataan suku kata terbuka dan tertutup KVK dengan lancar menggunakan teknik fingertings. Dan yang terakhir adalah memastikan 5 orang murid tahun 2 kelas pemulihan dapat membaca rangkai kata
dan ayat mudah dengan lancar. Kumpulan sasaran bagi kajian ini adalah murid tahun 2 kelas pemulihan sekolah kebangsaan kota yang menghadapi masalah dalam penguasaan kemahiran membaca. Kami memilih 5 orang murid yang terdiri daripada 2 murid lelaki dan 3 murid perempuan. Okey, seterusnya kita ke bahagian cadangan tinjauan awal. Untuk kajian kami telah menggunakan 4 instrumen. Yang pertama adalah temu bual guru. Yang kedua, soal selidik murid. Yang ketiga, pemerhatian terhadap murid. Dan yang keempat adalah ujian pra ataupun ujian diagnostik. Untuk temu bual bersama guru, temu bual ini telah direkod melalui rakaman video dan audio. Kami telah meminta izin terlebih dahulu daripada guru untuk merekod kesemua perbualan yang telah dijalankan. Okay, isi-isi penting perbualan antara guru dengan pengkaji telah dianalisis. Temu bual bersama guru ini telah dilakukan untuk mendapatkan maklumat berkenaan tahap penguasaan kemahiran membaca murid pemulihan tahun 2 di Sekolah Kebangsaan Kota. Seterusnya, untuk soal selidik murid, borang soal selidik murid telah disediakan kepada murid pemulihan ini untuk mengetahui maklumat yang berkaitan dengan sikap mereka terhadap bacaan. Oleh kerana kesemua murid pemulihan ini mempunyai masalah membaca dan menulis, jadi para pengkaji ini telah mengambil inisiatif untuk mengajukan soalan kepada murid secara lisan. Dan jawapan daripada murid-murid ini telah direkod sendiri oleh kami di dalam kertas. Okay, kaedah soal selidik murid ini telah dilakukan untuk mengetahui latar belakang murid dan pendapat murid terhadap kemahiran membaca. Okey, ini adalah antara contoh-contoh soalan temu bual yang diajukan kepada guru dan soalan-soalan temu bual yang diajukan kepada murid. Seterusnya, kajian kami juga menggunakan instrumen pemerhatian terhadap murid. Pemerhatian terhadap murid ini dilakukan untuk melihat ataupun mengkaji tingkah laku murid-murid pemulihan tahun 2 ini ketika dalam proses pengajaran dan pembelajaran bersama guru pemulihan di dalam kelas pemulihan. Hasil daripada pemerhatian tersebut akan dianalisis serta diteliti oleh pengkaji ataupun oleh kami semua. Okay, sesi pemerhatian bersama guru pemulihan ini telah dilakukan di dalam kelas pemulihan setelah mendapat keizinan daripada pihak sekolah. Okey, untuk instrumen yang terakhir, kami menggunakan instrumen ujian pra ataupun ujian diagnostik. Ujian diagnostik ataupun ujian pra ini dilakukan secara individu terhadap murid tersebut. Setiap daripada kami akan mengambil seorang murid pemulihan tahun 2 dan membantu untuk menjawab ujian diagnostik ini. Okey, ujian diagnostik ini diberikan kepada murid dengan menggunakan kad ujian diagnostik pemulihan iaitu bacaan dan penulisan. Okey, kad ujian ini mempunyai 3 peringkat. Pada peringkat pertama, murid diminta untuk membaca beberapa suku kata terbuka iaitu KV dan suku kata tertutup iaitu KVK. Untuk kad ujian yang pada peringkat kedua, murid diminta untuk membaca gabungan perkataan suku kata terbuka dan perkataan suku kata tertutup. Dan yang terakhir, pada peringkat ketiga, murid perlu membaca rangkai kata dan ayat mudah dengan lancar. Okey, ini adalah contoh-contoh kad ujian pra ataupun ujian diagnostik yang telah diberikan kepada murid. Kad ini mempunyai 3 peringkat. Pada peringkat pertama, iaitu kad ujian pertama, murid perlu membaca suku kata terbuka dan suku kata tertutup iaitu KV, KVK. Pada peringkat kedua, pada kad ujian kedua, murid perlu membaca gabungan perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup KV, KVK. Dan pada peringkat ketiga, murid perlu membuat aktiviti iaitu padankan gambar dengan perkataan KV-KVK. Dan yang terakhir, murid perlu membina ayat mudah berdasarkan perkataan KV-KVK yang telah disediakan.
Seterusnya kita ke bahagian dapatan tinjauan awal. Hasil temubual bersama guru didapati bahawa murid tahun 2 pemulihan ini masih lagi mempunyai tahap penguasaan kemahiran membaca yang sangat rendah. Ini kerana pada pendapat guru, murid pemulihan ini masih lagi mempunyai kurang keyakinan serta kurang motivasi untuk belajar membaca. Seterusnya, murid-murid pemulihan ini juga kelihatan tidak serius ketika belajar dan masih lagi banyak bermain semasa PDP dilakukan bersama guru. Dan seterusnya, pada pendapat guru juga, kebanyakan murid pemulihan ini adalah daripada golongan yang mempunyai taraf hidup yang rendah ataupun miskin dan mempunyai ibu bapa yang bermasalah rumah tangga seperti bercerai-berai. Dan yang terakhir, pada pendapat guru, kebanyakan ibu bapa murid pemulihan ini juga tidak mempunyai tahap kesedaran yang tinggi terhadap pendidikan anak-anak, dan ibu bapa itu juga tidak mempunyai tahap pendidikan yang tinggi menyebabkan mereka mengabaikan pendidikan anak-anak mereka di rumah. Okey, seterusnya pemerhatian. Hasil pemerhatian kami terhadap murid-murid pemulihan ini, kami mendapati bahawa tahap penguasaan kemahiran membaca murid masih lagi berada di tahap lemah sehingga tahap sederhana. Pada pemerhatian kami juga, murid pemulihan tersebut masih lagi memerlukan bantuan guru untuk membaca suku kata tertutup KVK, dan untuk murid yang berada di tahap sederhana sudah mempunyai kemahiran untuk membaca suku kata tertutup KVK namun mempunyai kesulitan untuk membaca rangkai kata dan ayat mudah dengan lancar. Mereka masih memerlukan bantuan guru untuk membaca ayat-ayat mudah. Apabila murid-murid ini mempunyai kesukaran untuk membaca, mereka mulai termenung dan menggaru kepala kerana masih keliru untuk membantangkan suku kata tertutup. Okey, hasil soal selidik murid. Data mendapati bahawa murid tahun 2 pemulihan ini tidak berminat untuk belajar bahasa Melayu, apatah lagi untuk membaca bahasa Melayu. Mereka juga tidak rajin untuk mengulang kaji pembacaan mereka selain di dalam kelas pemulihan saja, dan kebanyakan mereka juga menyatakan membaca itu tidak seronok dan sukar untuk dilakukan. Dan ada daripada mereka menyatakan bahawa mereka merasa rendah diri dengan menzahirkan bahawa mereka memang tidak pandai membaca dan menyebabkan mereka tidak lagi mahu membaca. Dan yang terakhir, murid pemulihan ini juga sebenarnya tidak mendapat sokongan yang padu daripada ibu bapa mereka. Ini menyebabkan mereka tidak mendapat bantuan serta bimbingan untuk belajar membaca semasa di rumah. Ini kerana ibu bapa mereka sangat sibuk sehingga mereka tidak sempat untuk bertanyakan tentang pembelajaran murid dan menyebabkan mereka ini tercicir dalam pembelajaran. Dan yang terakhir sekali, hasil dapatan tinjauan awal bagi ujian pra ataupun ujian diagnostik menunjukkan bahawa kebanyakan daripada murid pemulihan tahun 2 ini dapat membaca suku kata terbuka iaitu KV dengan baik. Namun 3 daripada 5 orang murid pemulihan ini masih lagi menghadapi permasalahan dalam membaca suku kata tertutup iaitu KVK. Dan 4 daripada 5 orang murid pemulihan ini masih lagi lemah dalam kemahiran membaca gabungan perkataan suku kata tertutup dan suku kata terbuka iaitu KVK. Dan yang terakhir sekali, 100% iaitu kesemua 5 orang murid pemulihan tahun 2 ini masih lagi menghadapi permasalahan dalam membaca rangkai kata dan ayat mudah dengan lancar. Kesemua daripada mereka masih lagi memerlukan bantuan guru untuk membaca ayat-ayat ataupun perkataan suku kata tertutup itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Wan Syahidatul Atika binti Wan Aziz, nombor matrik P128624. Saya akan membantahkan bahagian intervensi. Nama intervensi bagi kajian tindakan kumpulan kami ialah fingerstint, di mana ia telah diinspirasikan daripada model jari. Teknik ini akan membantu murid untuk lebih mudah dalam mengeja, mengingat, membantahkan suku kata, serta membantu murid dalam membina rangkai kata dan ayat mudah. Kajian ini terdiri daripada 5 aktiviti yang merangkumi pelbagai kemahiran dan aspek. Model pertama, kenal huruf, kedudukan huruf. Murid akan diperdengarkan nyanyian lagu ABC sambil menggerakkan jari dari arah kiri jari ke tangan kanan jari bermula dengan huruf A sampai huruf Z. Contohnya, A, B, C, D, E, F, G bermula dari huruf A sampailah ke huruf Z. Okey, latihan pengukuhan bagi aktiviti yang pertama ini, murid diminta untuk menyusun semula kad huruf di atas model jari yang telah disediakan. Kepentingan aktiviti yang pertama ini kepada murid ialah membantu otak murid untuk berfikir dan bekerja secara lebih kreatif dan kritis, membantu murid untuk lebih mudah dalam mengeja, mengingat dan mengecam kedudukan huruf. Model kedua, literasi ejaan ataupun kaedah fonik, bunyikan huruf bagi suku kata KBK. Okey, murid akan menggunakan sarung tangan yang akan disediakan oleh guru, iaitu di dalam aktiviti ini, murid boleh menggunakan salah satu tangan, iaitu tangan kanan untuk murid kidal, manakala tangan kiri untuk murid normal. Okey. Bagi tangan yang tak menggunakan sarung tangan, akan digunakan untuk menulis perkataan suku kata KBK. Di dalam aktiviti ini hanya melibatkan 3 jari sahaja, iaitu ibu jari, jari telunjuk dan jari hantu. Manakala jari kelingking dan jari manis akan ditutup dengan rapat. Okey, contohnya murid akan diberi kad suku kata bagi perkataan beg. Murid diminta untuk mengeja perkataan beg mengikut jari satu persatu ataupun menggunakan kaedah fonik, bunyikan huruf, iaitu mencatatkan bunyi menjadi satu perkataan. Contohnya B, E, G, beg. Okey, untuk latihan pengukuhan bagi aktiviti yang kedua ini ialah murid diminta untuk menggunakan perkataan KBK yang lain, contohnya perkataan pen, bas ataupun yang lain untuk bagi latihan mengeja. Yang kedua ialah murid diminta untuk membuat latih tubi dalam melekatkan huruf yang dieja. Yang ketiga ialah murid diminta untuk membuat latih tubi dalam menulis semula di atas model jari yang telah disediakan. Okey, kepentingan bagi aktiviti yang kedua ini ialah membantu murid untuk lebih fokus dalam mengeja dan membunyikan suku kata KBK. Dan yang kedua ialah membantu murid untuk lebih mengingat. Model 3. Literasi untuk suku kata terbuka KB-KB dan KB-KBK. Murid akan diberikan perkataan dari suku kata terbuka, iaitu contohnya saya masak. Murid diminta untuk mencantumkan kad suku kata bermula dari arah kiri jari. Contohnya, tangan kiri untuk satu perkataan, manakala tangan kanan untuk satu perkataan yang lain. Okey, contohnya, murid diberi suku kata terbuka iaitu saya masak. Tangan kiri untuk perkataan saya, manakala tangan kanan untuk perkataan masak. Contohnya, saya masak. Okey. Murid perlu membaca semula pada perkataan yang telah dibuat. Murid akan mengulang aktiviti ini dengan menggunakan suku kata terbuka yang lain. Okey, untuk latihan pengukuhan, murid perlu membuat latih tubi dengan menulis semula pada model jari yang telah disediakan. Murid juga boleh menggunakan suku kata yang lain, iaitu contohnya suku kata KB, 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 suku kata KBK, KBK dan suku kata KB, KB, KK. Okey, kepentingan bagi model yang ketiga ini ialah
membantu murid dalam menulis dan membina perkataan tanpa kesalahan ejaan, tertinggal huruf ataupun tertinggal suku kata. Model keempat, literasi bacaan untuk rangkai kata. Murid akan diberikan rangkai kata iaitu contohnya jari jemari. Murid perlu mencantumkan kad suku kata bermula dari arah kiri jari. Murid perlu meninggalkan satu jari di antara perkataan jari jemari bagi menunjukkan kepada murid terdapat jarak di antara perkataan dengan perkataan yang lain. Contohnya, jari, tinggalkan satu jari bagi menunjukkan terdapatnya jarak dengan perkataan yang lain iaitu jemari. Okey, murid perlu membaca semula dengan perkataan yang telah dibuat. Murid perlu mengulangkan aktiviti ini dengan rangkai kata yang lain. Untuk latihan pengukuhan bagi aktiviti yang keempat ini, murid perlu menulis semula pada model jari yang telah disediakan. Okey, kepentingan bagi aktiviti yang keempat ini, aktiviti ini dimulakan dengan suku kata terbuka di mana memudahkan murid untuk membaca dan fokus utama adalah menjarakkan perkataan dengan perkataan yang lain semasa. Model kelima, literasi bacaan untuk ayat mudah. Murid akan diberikan ayat mudah iaitu contohnya kakak suka makan. Murid perlu mencantumkan kad suku kata bermula dari arah kiri jari. Okey, murid perlu mencaratkan perkataan dengan perkataan yang lain dengan meninggalkan satu jari di tengah perkataan. Okey, di mana contohnya kakak tinggalkan satu jari di tengah, suka tinggalkan satu jari di tengah, makan. Okey, murid perlu membaca semula untuk ayat yang telah dibuat. Murid perlu mengulang aktiviti ini dengan menggunakan rangkai kata yang lain. Untuk latihan pengukuhan, murid perlu membuat latih tulis semula dengan menulis semula pada model jari yang telah disediakan. Okey, kepentingan bagi aktiviti yang kelima ini ialah memastikan tiada kesalahan ejaan pada suku kata jari. Saya teruskan pembentangan pada bahagian cadangan penilaian di mana dua kaedah dipilih bagi menilai tahap keberkesanan teknik fingersting dalam memastikan murid-murid dapat menguasai kemahiran asas membaca iaitu yang pertama adalah ujian POS dan juga yang kedua adalah pemerhatian. Yang pertama ujian POS. Jadi menurut Adam, Mensah dan Dick, ujian POS adalah satu kaedah sistematik untuk mengukur tahap penguasaan murid secara individu dalam melaksanakan sesuatu tugasan yang diberi dengan menghuraikan hasilnya melalui skala yang bernombor. Jadi kaedah ini dicadang untuk diguna bagi menentukan pencapaian murid tahun 2 kelas pemulihan setelah intervensi dijalankanlah. Jadi instrumen kajian ini dipilih kerana ia akan dapat membantu pengkaji dalam meneliti dengan lebih terperinci keberkesanan intervensi inilah. Kemudian kesemua 5 orang murid tahun 2 kelas pemulihan akan menjalani ujian ini iaitu soalan yang sama seperti ujian pra yang lepas akan diberikan kepada murid-murid. Kemudian data akan dianalisis melalui pengiraan markah dan peratusan markah secara manual sahaja kerana bilangan murid yang tidak ramai iaitu seramai 5 orang murid sahaja tidak akan melibatkan pengiraan yang kompleks lah. Dan kemudian markah yang diperolehi dari setiap pelajar akan dimasukkan ke dalam jadual perbandingan markah ujian pra dan juga ujian POS. Kemudian dapatan analisis akan dilaporkan dalam bentuk jadual perbandingan markah ujian pra dan juga ujian POS murid lah. Maknanya jika paparan data perbandingan skor antara ujian pra dan ujian POS
menunjukkan keputusan yang positif, ia akan membuktikan bahawa peratus keberkesanan intervensi tersebut juga meningkatlah, dan sebagai rumusan, objektif khusus yang ditetapkan adalah automatik akan tercapai. Namun jika hasil keputusan menunjukkan yang sebaliknya, bermakna dapat dirumuskan bahawa intervensi tersebut tidak ataupun kurang berkesan terhadap murid tersebut. Namun para pekaji, iaitu kamilah, mengharapkan bahawa ujian POS ni dapat mengesan peningkatan dalam peratus lulus hasil daripada program intervensi fingersting. Jadual pembandingan markah kedua-dua ujian tersebut akan dilaporkan mengikut objektif khusus seperti yang dipaparkan. Jadi 3 jadual akan dibina mengikut objektif khusus supaya rumusan bagi setiap objektif khusus akan dapat dirumuskan ataupun disimpulkan sama ada berjaya dicapai atau sebaliknya mengikut hasil peratusan markah ujian pra dan juga ujian POS. Kemudian kaedah yang kedua adalah kaedah pemerhatian. Jadi pemerhatian dalam kajian melalui buku manual kajian tindakan edisi ketiga bermaksud proses mengamati keadaan secara kritikal. Jadi kaedah pemerhatian akan digunakan oleh pengkaji untuk melihat, memerhati dan juga mengamati perubahan murid-murid dalam menguasai kemahiran asas membaca sekaligus mencapai objektif yang ditetapkan melalui penelitian kepada perubahan tingkah laku murid. Kemudian kaedah ini dipilih kerana maklumat boleh diperolehi secara langsung oleh pengkaji. Kemudian, pemerhatian perubahan murid akan dikesan serta catatan akan dibuat dan ianya berfungsi sebagai instrumen pengumpulan data dalam kajian tindakan inilah. Kemudian, data akan dianalisis melalui pembacaan semua catatan yang akan dilakukan semasa pemerhatian untuk mengenal pasti maklumat penting di mana ia akan menentukan perubahan murid-murid sama ada pengaplikasian intervensi fingersting ini akan memberi impak yang positif atau sebaliknya terhadap murid-murid lah. Kemudian laporan mengenai hasil pembacaan semua catatan nota pemerhatian semasa di dalam kelas akan dinyatakan secara naratif dengan merumuskan perubahan tingkah laku murid serta tahap penglibatan mereka di dalam kelas selepas pengaplikasian intervensi iaitu teknik fingersting inilah. Kemudian hasil dapatan tersebut akan menjadi rumusan yang mana ia akan menentukan sama ada perubahan ini mencapai sasaran seperti yang ditetapkan pada objektif khusus ataupun sebaliknya. Namun pengkaji mengharapkan kaedah pemerhatian ini akan dapat membantu meneliti serta membandingkan tingkah laku murid serta penglibatan mereka di dalam kelas selepas pengaplikasian teknik fingersting. Baik, sekarang kita beralih kepada jadual pelaksanaan kajian. Berdasarkan cartakan di sebelah saya ini, kajian ini bermula dari tarikh pengkaji menerima tugasan mengenai kajian tindakan iaitu pada minggu ke-5 bulan Ogos. Seterusnya, untuk pemilihan tajuk dan mengenal pasti masalah dijalankan pada minggu kedua terakhir bulan September dan dilanjutkan sesi perbincangan cadangan tarikh untuk menjalankan temu bual serta membina soalan-soal selidik pada minggu terakhir di bulan yang sama. Kemudian perbincangan akhir dan melakukan persediaan untuk menjalankan kajian tindakan dan tinjauan awal dilakukan pada minggu kedua bulan Oktober. Seterusnya, pada minggu ketiga bulan Oktober juga, pengkaji menjalankan tinjauan awal dan pengumpulan data di Sekolah Kebangsaan Kota, iaitu di Kota Baru. Selepas tinjauan awal dan data dikumpulkan, pengkaji membuat perbincangan mengenai pembahagian tugas pada minggu ketiga di bulan yang sama. Selain itu, pada minggu ketiga bulan Oktober sehingga minggu ketiga bulan Disember, pelaksanaan intervensi dimulai dengan menganalisis dokumen berdasarkan lembaran kerja pelajar dan melakukan pemerhatian terhadap pelajar berdasarkan tingkah laku pelajar tersebut. Bagi mengukuhkan lagi dapatan kajian, pengkaji melaksanakan ujian POS pada minggu ketiga bulan Disember untuk mengetahui sejauh manakah keberkesanan program
dan kefahaman pelajar terhadap kajian yang dijalankan. Tugasan terakhir penulisan laporan kajian tindakan dilakukan pada minggu ketiga, manakala pembentangan dan proposal kajian dilakukan pada minggu keempat bulan Disember. Seterusnya kita pergi kepada anggaran perbelanjaan. Jadual di sebelah kanan saya menunjukkan senarai anggaran perbelanjaan yang diperlukan semasa kajian tindakan dilaksanakan. Antara bahan yang diperlukan ialah kad Manila dengan anggaran jumlah sebanyak RM9. Selain itu, anggaran sebanyak RM13 digunakan untuk kertas A4 berwarna dan anggaran dalam RM5.50 untuk pembelian sarung tangan. Manakala anggaran untuk pembelian marker dan selotip adalah sebanyak RM12.90. Pembelian bahan fotostat bagi tujuan lembaran kerja dianggarkan sebanyak RM5, menjadikan jumlah keseluruhan pembelian sebanyak RM45.40. Dana-dana ini mendapat peruntukan daripada pihak sekolah dan ia tidak terhad dengan jumlah ini sahaja, tetapi perbelanjaan ini mengikut keperluan dan kesesuaian semasa kajian dijalankan. Kesimpulan bagi kajian ini adalah satu intervensi telah diperkenalkan bagi meningkatkan kemahiran membaca murid tahun 2 kelas pemulihan SK Kota. Dalam intervensi ini terdapat 5 model yang utama, iaitu yang pertama adalah kenal huruf. Dalam model ini bertujuan untuk melatih murid menguasai huruf abjad ABC dengan mudah dengan menggunakan jari-jari mereka saja. Seterusnya adalah literasi ejaan atau kaedah fonik yang bertujuan untuk melatih murid menyebut suku kata KVK dengan betul. Seterusnya adalah suku kata terbuka yang merupakan satu kaedah latihan membaca ayat mudah yang menggunakan BBM iaitu bahan bantu mengajar yang telah disediakan oleh guru. Seterusnya adalah literasi bacaan rangkai kata bagi ayat mudah bertujuan untuk meningkatkan kefahaman dan pendedahan tentang suku kata terbuka dan tertutup. Yang terakhir adalah literasi bacaan ayat mudah yang bertujuan untuk melatih murid menguasai sepenuhnya suku kata terbuka dan tertutup. Dengan harapan penggunaan model ini dapat membantu meningkatkan kemahiran membaca murid-murid tahun 2 kelas pemulihan SK Kota. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.